Okey, dah ada tengok, dah ada yang masuk live dah ni. Nak tanya, boleh dengar jelas tak suara saya? Cuba bagi komen, boleh dengar jelas tak suara saya? Okey, bagus. Jadi kita akan, terima kasih. Kita hari ni kita akan discuss soalan past semester on unit trust ataupun mutual fund. Hari ni saya buat live dekat classroom dalam bilik kuliah. Jadi siapa-siapa yang rindukan bilik kuliah UiTM Kampus Kota Baru ni boleh tengoklah, tapi sama je kan, whiteboard je. Dan saya ingat kita boleh mulakan dengan soalan-soalan past year, past semesters on mutual fund and unit trust. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan past year. Ada banyak soalan ni sebenarnya. Saya rasa dengan kalau satu sesi ni, kelas ni pukul sekarang 10.45 sampai pukul 11.45 ataupun pukul 12 ni, saya rasa kemungkinannya kita tak sempat nak habis discuss soalan ni. Saya harap saya masuklah dalam apa tu, kamera tu kan. Kalau tak nak, saya dah tak boleh nak tengok sama ada saya masuk dia, tapi saya rasa masuklah kan. Okey, I have compiled the questions. Altogether there are 12 questions. Ini daripada yang saya ambil daripada FIN 548 FIN 548 punya soalan. Dan some of the questions tu dia berulang-ulang lah. Dia repeatedly dia tanya soalan yang sama. Macam antara soalan yang popular adalah open end and close end tu. Open end and close end tu banyak kali lah ditanya dalam peperiksaan akhir. Okey, so kita pergi kepada each and every question ni satu persatu. Dan kalau tak sempat hari ini, sebab hari ini mungkin kita akan buat sekarang 10.45 sampai 11.45 ataupun paling lewat pun pukul 12 kot, sebab saya break my lectures into manageable chunk of time lah. Sebabnya I know listening to a lecture is a very boring activity kan. Saya faham aktiviti yang sangat-sangat menjemukan lah, tetapi you have to do it kan. Jadi sebab tu saya pendekkan lecture saya ni setakat, kalau you tengok setakat 1 hour or at most is 1 hour 15 minutes ya. Okey. Nanti awak kata tak habis silibus, insya-Allah kita akan habiskan silibus ni. Tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada soalan saya. Sebenarnya soalan nombor 1 tu on NAV. Jadi sekejap lagi kita pergi kepada soalan nombor 1, tapi saya pergi kepada soalan yang mudah dululah, iaitu soalan nombor 2. Soalan nombor 2 is taken from June 2019. Differentiate between real asset and finance. Bezakan di antara aset sebenar dan aset kewangan. I have not mentioned this in my. Jadi some of the things yang kita discuss hari ini dan juga dalam kelas akan datang, saya tak sentuh pun dalam lecture, tapi kita sentuh masa kita discuss soalan-soalan past year ni. Okey, so ini question 2 iaitu real assets
versus financial assets. Okay. Aset sebenar dan juga aset keuangan. Okay. When we talk about real assets, aset adalah kita boleh sentuh, kita boleh nampak, kita boleh tengok, kan? In our life ni, real asset, rumah, kereta, kerusi, meja, peralatan makeup, pakaian. Because you can touch the asset, you can see the asset. Tanah kan, some people are very fond of menghimpun, beli tanah. Dia ada duit, dia beli tanah kan. Ataupun some people dia suka beli rumah, beli rumah banyak rumah, dan kemudian dia sewakan ke atau sebagainya. Itu adalah real assets. So real assets ni contohnya adalah seperti houses, rumah, car, kereta, clothes, pakaian kita. Itu adalah semua adalah real asset. Asset yang land, tanah, dan banyak lagi lah. Aset-aset yang kita boleh nampak, yang kita boleh sentuh, kan? Itu adalah real asset. Financial asset adalah aset juga, tapi kita tak nampak. Ini adalah financial asset ini, dia this is real lah. So this is real kan, yang kita nampak. Ini adalah in figure sahaja ataupun in document sahaja. Sebagai contoh, katakanlah sebagai contoh, let's say for example, you are investing in ASB. Some people have 1 million, 2 million ringgit in ASB. Jadi kalau you tengok, dia ada duit dalam ASB 2 juta. Tak nampak pun duit tu kan. Itu dipanggil financial asset. Sekarang ni kalau dulu adalah juga buku pelaburan tu yang warna biru muda tu kan. Buku pelaburan. Saya pun ada simpan lagi buku pelaburan tu, tapi sekarang they no longer use buku pelaburan ni kan. Ini dalam beg saya lah. Buku pelaburan ASB. Ni. Jadi kalau you tengok macam ni, orang yang simpan dalam ASB, bukan kita tak nak gunakan istilah simpan kan, kita orang yang melabur dalam ASB, RM10 pun dia dapat buku pelaburan macam ni. Those who invest in ASB 10 juta pun dia dapat buku kan. So ini dipanggil financial asset ataupun aset keuangan. Sekarang ni lagilah, banyak mana juta pun ada, semua everything is done online. Buku pun ASB tak bagi dah kan. So itu adalah real asset. If you invest in the stock market, if you buy the company stock, so kekayaan awak itu ataupun aset-aset awak itu is in the form of financial asset. Jadi financial asset ni contohnya adalah seperti example adalah seperti ASB, tabung haji, your savings account kan. Savings account. Awak simpan duit di bank, banyak mana pun duit dalam bank tu, buku akaun awak sekeping tu juga. Jadi that is a financial asset. That is financial asset. Jadi zaman dulu-dulu, orang menilai kekayaan seseorang itu dengan banyak mana real assets yang dia ada. Banyak mana real asset. Dulu macam tu. Kalau you dengar ustaz-ustaz mengajar sirah Rasulullah kan, kisah kehidupan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya seperti Osman bin Affan. Osman bin Affan, dia kaya, dia ada banyak unta, banyak apa dan sebagainya kan, dia kaya. Jadi itu adalah real assets. Zaman dulu dekat kampung orang tanah kan, because that is real assets. Nowadays people are
as rich man, not by his real assets tetapi his financial assets. Kalau contoh orang yang terkaya di dunia, saya pun dah tak tahu sekarang siapa orang yang terkaya di dunia. Jeff Bezos, ada call tu tapi saya tak boleh nak jawab lah, sebab kalau tidak live saya akan terputus. Sekejap lagi saya jawab lah. Kalau kita tengok orang yang terkaya di dunia contohnya, ataupun orang yang terkaya di Malaysia, contohnya seperti orang yang terkaya di Malaysia sekarang ni adalah dia tak duduk Malaysia pun. Kalau you tengok the list of the richest man in Malaysia, Robert Kuok ni dia menetap di Hong Kong. He is recognized as the richest man in Malaysia walaupun dia tak duduk Malaysia, dan dia menetap di Hong Kong dah berapa puluh tahun dah, tetapi dia ataupun warga negara Malaysia dia. Jadi we still recognize him, dan dia adalah orang yang terkaya di Malaysia, dan orang yang keberapa terkaya di dunia saya tak ingat, tapi I have read somewhere dia mungkin orang yang ke-50 terkaya di dunia ke macam itulah, saya pun tak ingat. Okay, people like Bill Gates or Warren Buffett, Jeff Bezos, Amazon.com, kan? Kekayaan mereka daripada mereka punya financial assets, bukannya real assets. Jadi dia gunakan istilah net worth, kan? Nak mengukur kekayaan seseorang itu adalah melalui his net worth, nilai kini bersih. I think everybody knows the formula for net worth. Net worth adalah total assets minus total liabilities. So this is the net worth. You can also calculate your net worth. You list down all your assets, all your assets, and you list down all your liabilities. Tolakkan, tengok you punya net worth berapa. Some people have negative net worth lah, asset dia lagi rendah daripada hutang, kan? Itu jadi negatif. Kalau awak dah menghadapi situasi negative net worth, itu you dah dalam satu keadaan yang dipanggil insolvent. Tak boleh nak buat apa dah, insolvent. Okey, jadi kekayaan individu zaman sekarang ni adalah based on financial assets, kan? Macam saya kata tadi lah, Robert Kuok dan sebagainya. Berdasarkan kepada pegangan saham mereka di pasaran, dan tengok pula hutang. Of course it is based on publicly available information lah. Kalau sekiranya dia kaya pun tapi dia sembunyikan kekayaan dia tu dan tak boleh nak detect, yang tu tak masuk dalam senarai lah, kan? Walaupun ni panjang saya punya cerita ni, tetapi saya nak bagi you kefahaman, walaupun those who are rich through financial assets, they have real assets. Dia ada real assets. Tetapi real assets tu bukanlah pengukur kekayaan seseorang zaman sekarang. Of course, orang kaya dia beli rumah juga, dia beli tanah juga, kan? Tetapi itu tak menyumbang kepada, tak besar sumbangannya kepada kekayaan mereka. Yang paling besar sumbangan kepada kekayaan seseorang, he controls shares in the stock market. Sebab tu sekarang ni kalau tengok yang kaya adalah based on dia punya pegangan dalam pasaran saham. Itu dia punya cerita, So I hope my explanation is clear, perbezaan antara real assets and financial assets. Jadi awak kata saya cik tak kira lah, based on whatever criteria, dua-dua saya tak kaya. Financial asset pun saya tak ada, adalah sikit-sikit, adalah SB dan sebagainya. Real asset ada, cuma mungkin tak banyak. Ini baju kita, kan, pakaian kita dan sebagainya adalah aset kita, dia adalah bukan aset kita. Okay, I think that explains the difference between real asset and financial asset. That answers question number 2 daripada yang saya bagi semalam, kan. Itu menjawab soalan 2. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 1. Barulah balik kepada soalan nombor 1, question 1. Saya rasa
Saya kena stop live. Nanti tak nampak siapa yang call. Kejap Tak nampak tulisan. Tu kalau tak nampak tulisan pun sebabnya saya rasa sini dia punya wifi mungkin dia tak kuat, so saya kena buat live dekat rumah juga. Tapi untuk tengok kalau guna sekejap reconnecting, lepas tu tak jelas. Okey, cuba sekarang ni saya tulis. Saya sekarang guna saya punya mobile data. Saya dah tak pakai wifi UiTM. Saya tulis jelas ke tidak Cuba masing-masing baca dan cuba type balik apa yang saya tulis tu. Kalau sekiranya jelas, saya pakai data lah, mobile data lah. Dan kemudiannya saya cuba tak fokus pula. Tak jelas tak reti saya. Sebab saya nampak dekat saya punya video ni nampak okey. Tak jelas Saya dah pakai kualiti gambar blur. Tak nampak. Gini saya stop dulu live ni, and then saya buat live semula. Saya stop live ni, and then saya sebab lighting. Then nampak saya punya video ni, saya nampak clear tu. Saya nampak clear. Okey, saya stop dulu, saya habiskan ni, and then saya buat live semula. Nak tengok boleh masuk tidak? Sebab tadi saya pakai wifi tadi. Sekejap saya tamatkan ni.